sebenarnya tidak. GSP dah lebih pergi kepada cult, occult lah. Maknanya mereka mengayakan golongan pemimpin. Bukan yang asal-usul betul kibus tadi tu. Okey, saya straight to the point, Ustaz. Saya nak minta tolong Ustaz berikan sedikit pencerahan mungkin sebab baru ni ada beberapa video di mana pihak JSP claim that they follow the kibus system kat Israel tu. Yang kurang-kurangnya kibus system tu telah berjaya walaupun pada akhir sebenarnya tidak berjaya dan telah banyak bertutup. So, mereka claim bahawa mereka follow sistem kibus dan sebab tu mereka masakan bahawa ini satu sistem yang mungkin memberi kerajaan kepada mereka. Sedangkan kita tahu dia adalah agak berbeza. Kalau Ustaz dapat perjelaskan mungkin geng-geng sistem kibus lah. Itu sistem Israel. Ya. Jadi dia orang rujuk kepada sistem Israel lah. Lebih kurang begitu. Mereka mengatakan bahawa sistem communism ataupun sistem jemaah itu adalah sistem terbaik yang mereka amalkan sekarang. That's why kibus berjaya. So they are following partially macam sistem kibus. Sebenarnya macam saya tahulah mungkin kalau Ustaz jelaskan di mana kita akan dapat melihat di bawah ada perbezaan, ada persamaan sikit dan ada perbezaan yang begitu ketara. Dan kalau Ustaz dapat jelaskan mungkin lebih mungkin pihak JSP luar sana lebih mendengar lah sebab kajian yang saya lakukan memang banyak mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita dulu sebelum saya bagi pendapat saya. Sistem kibus yang Israel amalkan tu dia di mana saya rasa yang ikut adalah sistem komunism, sistem jemaah lah. Mereka duduk serentak, berbangunkan bersama-sama satu komuniti itulah. Antara yang peringkat awalan dulu yang mereka dulu ada dekat 200 kelompok-kelompok kibus ni lah. Sekarang telah berkurangan kerana banyak telah gagal lah. Mereka cannot survive. They are actually socialism. Dia adalah socialist. Dia bukan macam kita adalah kapitalis. Dan kita ada demokrasi. Kita ada demokrasi. Mereka mengamalkan sistem socialist manakala pula adaptasi dilakukan oleh JSP dan lebih kepada socialist dan juga kapitalism. Perbezaan dia lah. Okey, kalau di dalam kibus dia memang betul duduk bersama-sama, kemudian mereka bangunkan jemaah tu bersama-sama dan mereka juga menjaga anak-anak tu bersama-sama. Sistem tu betul. Mereka kerja, pendidikan mereka adalah termasuk pendidikan lebih kepada survival anak-anak mereka. Tapi apa yang JSP buat adalah mereka mengikut sistem kibus itu, maknanya berkelompok, tapi pada segi tapi sistem kibus itu fund dia datang daripada luar negara. Maknanya orang-orang Jul luar negara menghantar duit kepada kibus ni untuk membeli tanah dan bangunkan. That's why they can sustain duit. So pihak JSP pula mereka bangunkan komuniti juga, tapi duit dia bukan datang daripada dia datang daripada public fund juga, tapi collect dia bukan collect secara terang-terangan. Dia collect melalui anak-anak lah, anak-anak pusat jagaan yang amal dulu tu. That's where dia punya main source yang dulu lah. Okay, dan juga kibus ni mengamalkan sosialisme di mana semua orang perlu menyerahkan pendapatan mereka kepada central agency. Kemudian central agency akan mengagih pendapatan tersebut mengikut keperluan pada setiap keluarga. Maknanya kalau you kerja lebih pun, pangkat lebih pun, tapi kalau you satu orang anak, tapi keluarga yang ada 5 orang anak, mereka akan mendapat lebih pendapatan berbanding dengan satu orang anak tadi. The bigger the family, they earn more. Okay. Jadi sistem itu yang JSB ambil dan terapkan, collect semua duit daripada setiap orang, centralkan, kemudian diagihkan balik untuk keperluan. Tapi perbezaan yang nyata adalah mereka memberi gaji secara mingguan kepada setiap keluarga. JSP dia tidak memberi gaji kepada orang bawahan, kepada semua orang. Dan di peringkat sosialis mereka adalah equal right. Tidak ada siapa yang lebih pada orang lain. Semua sama saja. Pada dengan JSP mereka meletakkan hierarki, iaitu peringkat bawah macam hierarki lah, bawah pekerja, pekerja, management dan sebagainya. Itu ada perbezaan. Kemudian di peringkat kibus, mereka menyediakan perumahan bagi setiap keluarga. Dan dia bagi support pendapatan, rumah, pendidikan. Anak-anak mereka ada kibus yang memisahkan terus, tapi mereka masih berhubung secara keluarga. Maknanya centralized pendidikan, malam ada yang balik, datang balik. Ada kibus yang mengamalkan 100% dijagakan di central penguasaan pendidikan, tapi anak-anak itu masih dibenarkan berjumpa keluarga setiap beberapa jam sehari. Jadi sistem ini yang
sekurang-kurangnya diadaptasi dan diamalkan oleh ni JSB, some JSB claim lah kibus itu. Kita melihat bahawa socialism bermaksud equal right. Tidak ada yang lebih tinggi daripada sesama mereka. Semua mendapat keperluan yang sama berdasarkan keperluan semasa. Tapi JSB telah pergi pada kapitalisme, mana mengayakan sesetengah pihak. Tidak ada berlaku penindasan kepada golongan tertentu dan memberi keutamaan pada pihak tertentu. Situ dan kita melihat bahawa berbanding JISB dengan Kibus dia pergi ke pertanian dan dia fokus pada pertanian, dan mereka sebab dia ada fund yang non-stop daripada luar negara untuk membangunkan bagi funding mereka. So mereka berjaya mengembangkan ekonomi mereka, horticulture, dan memberikan ekspor kepada negara mereka. Walau bagaimanapun berbanding dengan JISB, dia cuba bisnes tidak memberikan keuntungan. So kita tidak dapat jelas bagaimana mereka mengatakan bahawa there is a generate income to the activity mereka. Kedua, kita juga macam orang Jew dalam kibus ini, mereka tidak boleh mengamal 100% apa yang orang kata di Orthodox Jew. Sebab bila mereka membuat komunisme, mereka terpaksa memisahkan sebahagian daripada agama itu daripada mereka. Sebab bila dia ikut 100% macam Orthodox, dia akan bertentangan. Sebab dan juga kita melihat bila telah berlaku beberapa generasi, telah muncul golongan muda yang sangat agresif. Contoh dia adalah beberapa pemimpin Israel sekarang, mereka adalah daripada warisan yang daripada kibus ni. As generation grows, mereka merasakan mereka hendak lebih kepada aggressiveness. Mereka nak mempertahankan hak-hak mereka. Mereka merasakan bahawa mereka nak mengembangkan lagi mereka punya keperluan. Mana kibus dulu kan dia kelompok kecil-kecil, dia nak pergi ke negara yang lebih besar. So dia build dia punya kata tentera itu. Belum kemudian yang menjadi tentera. And that's where some of them become leaders buat Israel now. Sama juga kita nampak similarity juga dengan JSB, di mana selepas beberapa generasi muda, kita melihat daripada dulu Arkam yang lebih lembut, lebih lebih kepada tata tertib sebagainya, dan lebih agresif. Golongan muda yang telah dididik di dalam keadaan yang tidak bercampur dengan orang luar, dia develop certain characteristic yang lebih keras dan lebih agresif. So those are the things. And then kita tengok kenapa kibus tidak boleh bertahan. Bila makin lama dia punya fund dia tu dah lebih kepada pertahanan, untuk membesarkan lebih kepada pertahanan. So they have no more fund, so they cannot survive. So dia pergi kepada privatization. So certain similarity di mana bila JISB daripada enterprise kecil, GISB kepada GISB Holdings, ada S tu kan. Berkaitan tidak sebenarnya kalau kita tengok pada pentadbiran itu, mereka hanya menukar pada enterprise kepada holdings yang melibatkan pemberian yang betul, yang memberikan share-share tertentu, maknanya kepada orang tertentu. Situ ni telah berubah pada socialist tadi, maknanya kesamaan pada kesemua orang dan membangunkan komuniti itu secara berjemaah, dan lebih kepada kapitalis itu untuk share tertentu untuk orang tertentu saja. So saya stop juga kata akademik, nanti saya takut ramai orang akan marahkan saya nanti. Tak apa, terus je. Yang mendengar ni macam-macam level. Okay. So di situ kita dapat melihat bahawa apa yang JSB sebenarnya tidak. JSB dah lebih pergi kepada cult, occult lah. Maknanya mereka mengayakan golongan pemimpin, bukan yang asal usul betul kibus tadi tu. Kibunism adalah berteraskan kesamarataan antara semua ahli. Maksud tak kira you pemimpin ke, you pekerja ke, you apa, semua mendapat pendapatan yang sama, semua bekerja bersama-sama. Hasil yang dapat tu dibahagikan sama rata ataupun mengikut keperluan pada semua ahli jemaah. So, ahli JSB kena faham bila telah berubah kepada kapitalis dan juga berubah kepada orang kata privatization sekarang lah, betul holdings tu, orang-orang JSB tidak dapat keuntungan. Yang dapat keuntungan adalah di bawah shareholders, di bawah nama-nama pemimpin sahaja. So sekiranya ditutup, apa yang ahli akan dapat? Zero. All the things that you have invested in the company previously, itu benda pun tak dapat apa-apa balik. So berbeza tadi dengan tadi tu
dengan kibus tadi. Anak-anak mereka telah bersekolah, telah mereka maju, mereka pendapatan dan mereka telah bangunkan yang di beberapa rumah, beberapa rumah. So ahli-ahli ni telah korbankan rumah, and what do they get back in return? Nothing. Jadi klaim yang mengatakan bahawa mereka menggunakan kibus itu sebagai satu model yang terbaik untuk mereka, saya merasakan bahawa seakan-akan ramai pengikut JSB telah agak terkelirulah dengan sebab bila saya melihat beberapa penceramah atau beberapa pemimpin tertinggi JSB bercerita, mereka bercerita dengan metafor-metafor yang tertentu. Itu macam kereta api lah, apalah. Yang sebenarnya metafor tu tidak pun menceritakan sebenarnya apa yang orang kata apa, metafor yang bersembunyi di sebalik paperwork yang di belakang itu. So ramai yang merasakan bahawa that looks so genius, but actually people yang biasa mendengar merasakan bahawa that's not what the true picture is, what he's trying to say. Itulah Ustaz. Cantik. Okay, so saya stop dulu kot Ustaz kot. Mungkin Ustaz boleh sambung lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apabila sebahagian daripada kita menyatakan bahawa kaedah yang digunakan oleh JISB sebenarnya adalah kaedah yang sama digunakan oleh Rufaqa dan kaedah yang sama digunakan oleh Al-Arqam sebelum ini, iaitu sistem yang mereka namakan sebagai jamaah, dan daripada sudut pengikut-pengikut dia ada sistem ma'ash. Sistem ma'ash ni maksudnya dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi tempat tinggal, nak kahwin dia bagi kahwin. Dia support untuk perkahwinan dan sebagainya. Daripada sudut pendidikan sepatutnya dia berikan pendidikan jugalah. Tetapi apa yang berlaku, yang kita tengok di dalam Rufaqa dan juga berlaku juga di dalam JSB, daripada sudut pendidikan sangat-sangat bermasalah. Oleh sebab itu, ia perlu diperbaiki dan perlu dilihat dengan lebih baik. Kalau orang kata dia ambil daripada kibus, saya tak tahu nak rujuk kenyataan ini daripada siapa. Saya tak pernah dengar daripada mana-mana pemimpin-pemimpin JISB sebut bahawa mereka mengambil daripada kibus. Demikian juga daripada Rufaqa ataupun daripada Al-Arqam sendiri. Mereka menyebutkan bahawa mereka ambil daripada sistem kibus yang dilakukan di Israel. Dan saya yakin dan saya sangat percaya orang-orang JISB, Al-Arqam dan juga Rufaqa, mereka pasti tidak akan mengaku dan tak akan bersetuju bahawa sistem yang mereka lakukan sekarang ini adalah sistem kibus, kerana sistem kibus itu adalah sistem orang Israel. Dia bukan sistem yang mereka perjuangkan sebenarnya. Jadi sistem kibus itu tak sesuai nak disandarkan kepada Al-Arqam. Mungkin kalau kita nak buat similarity, kita nak buat mungkin ada persamaan, ya mungkin ada beberapa persamaan di antara kibus dan juga sistem yang ada di dalam JISB ataupun Al-Arqam dan juga Rufaqa. Mungkin ada persamaan itu, tetapi daripada sudut pengesahan, setahu saya tidak ada pengesahan itu. Cuma di dalam Al-Arqam mereka menggunakan sistem ma'ash. Sistem ma'ash itu telah difatwakan sebagai sesat di dalam fatwa-fatwa terhadap Al-Arqam sebelum ini. Bahkan boleh rujuk dalam pelbagai fatwa tentang isu berkenaan dan telah dinyatakan bahawa sistem ma'ash yang diamalkan oleh pihak Al-Arqam adalah sistem yang telah difatwakan sebagai sesat. Sebab apa? Sistem ini adalah sistem yang bercanggah dengan sistem ekonomi umat Islam, yang mana sepatutnya jamaah satu kumpulan boleh dibentuk, tak ada masalah. Hari ni pun dekat negara Malaysia kita nak buat persatuan ke, kita nak buat pertubuhan ke, NGO tidak menjadi apa-apa masalah. Bahkan JISB buat satu syarikat pun tak ada masalah daripada sudut hal berkenaan. Tetapi bagaimana awak menguruskan syarikat berkenaan? Bagaimana awak menguruskan persatuan berkenaan? Bagaimana awak menguruskan pertubuhan berkenaan? Itu perlulah dilihat. Apa yang dilakukan oleh JISB, pertubuhan mereka, jemaah mereka ini menggunakan sistem ma'ash tadi, iaitu orang yang bekerja dianggap bekerja untuk jemaah, memang bekerja untuk jemaah, berkhidmat untuk jemaah, tetapi apa yang mereka lakukan tidak akan dibayar dengan nilai keuangan lah. Jadi mereka akan disuruh untuk bekerja dengan apa jenis kerja tetapi tidak dibayar. Yang ni bukan kenyataan biasa-biasa, tetapi ini adalah perkara yang telah diputuskan di mahkamah, memang berlaku dalam JISB. Dan di dalam fatwa yang kita baca sebelum-sebelum ini juga menunjukkan bahawa pihak majlis-majlis fatwa telah menyedari tentang kewujudan sistem ini. Sistem yang disebut sebagai sistem ekonomi di dalam JISB disebut sebagai sistem ekonomi yang sesat. Di dalam
Fatwa Negeri Perlis disebutkan pada muka surat 2, dia katakan setelah meneliti cara pengoperasian aktiviti ekonomi GISB Holdings Sdn Bhd, jawatan kuasa menyimpulkan bahawasanya model ekonomi yang diamalkan bukanlah model ekonomi Islam yang sebenar, bahkan ia bercanggah dengan prinsip ekonomi Islam. Ini kerana ia mempunyai unsur penindasan dan perhambaan terhadap mereka yang terlibat secara eksploitasi ke atas ahli, kanak-kanak, wanita, keluarga demi kepentingan pihak yang dikultuskan. Ini sistem yang dibawa oleh pihak GISB adalah sistem yang telah diputuskan sebagai sesat oleh Fatwa Negeri Perlis. Fatwa Negeri Pahang pula menyebutkan tentang penyelewengan. Disebut sistem ekonomi yang dibangunkan oleh pengikut GISBH tidak diiktiraf sebagai ekonomi Islam dan tidak menepati syarak. Ini yang disebutkan. Kemudian disebutkan di dalam Pejabat Mufti Negeri Sabah kenyataan bahawa penyelewengan dari sudut muamalah ekonomi, penyalahgunaan rumah amal untuk mendapatkan sumbangan daripada kerajaan dan orang ramai, serta eksploitasi ahli pekerja seperti kerja tanpa gaji dan pembayaran wang tugasan harian. Ini telah diputuskan sebagai perkara yang sesat. Demikian juga disebutkan di dalam Fatwa Negeri Selangor, Fatwa Negeri Melaka dan juga terkini adalah Fatwa Pulau Pinang menyebutkan hal yang sama. Bahkan perkara ini bukanlah satu perkara yang dirahsiakan. Ini kes, sahabat-sahabat boleh tengok dekat sini. Kes saman Ketua Pengarah Tenaga Kerja. Antara ini nama pengadu lah. Kita bocorkan terus, ini Cik Mak Adam pengadu, dan juga GISB Holdings Sdn Bhd. Ini ex GISB dan ini GISB Holdings Sdn Bhd. Dia pihak kena tuntut. Ini dekat mana? Ini dekat Mahkamah Buruh. Ini di Mahkamah Buruh. Di Mahkamah Buruh. Tarikh penjelasan ni adalah tarikh 8 hari bulan 9. Apa yang disebutkan di dalam Mahkamah Buruh, kita boleh tengok pada, ini panjang cerita dia. Kita boleh tengok pada perkara yang ke-13 tak silap saya. Okey, pada muka surat 13 di sini ni alasan penghakiman. Alasan penghakiman, sebab apa alasan penghakiman disebutkan? Kes ini GISBH telah kalah. Nanti saya akan sebut tentang isu dia. Disebutkan alasan penghakiman, salah satu daripada alasan penghakiman dia, mahkamah yang mulia berpandangan adalah tidak wajar sekiranya walaupun sekadar gaji minima tidak dibayar kepada seorang pekerja sebagaimana yang diperuntukkan. Gaji minima pun pihak GISB tak bayar. Hal ini bertepatan dengan pemeriksaan mahkamah terhadap pengadu sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Awak tahu tentang gaji minima kerajaan peruntukkan terhadap pekerja swasta? Ini soalan dia. Jawapannya adalah tidak tahu. Mahkamah juga mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Saya tak tipu, anda baca ni. Ni, saya tolong highlightkanlah untuk anda, kok tak nampak kan. Kita sebut mahkamah juga mendapati adanya indikator serta elemen paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Okey, setelah diteliti antara elemen tersebut adalah dari segi aspek tidak diberi gaji dan kata lain setiap pekerja tidak mendapat bayaran atau faedah ikut undang-undang pemburuhan. Mahkamah juga mendapati adanya indikator serta elemen buruh paksa di dalam pentadbiran pihak majikan ini. Setelah diteliti antara elemen tersebut adalah dari segi aspek tidak diberi gaji atau dengan kata lain setiap pekerja tidak dapat bayaran atau faedah mengikut undang-undang perburuhan iaitu Akta Kerja 1955. Nampak tak? Ini adalah perkara yang penting yang disebutkan oleh pihak GISB dan disebutkan oleh pihak mahkamah terhadap GISB. Dan akhirnya keputusan daripada pihak mahkamah di bahagian belakang disebutkan mahkamah dengan ini berpuas hati di atas timbangan keberangkalian, maka saya dengan ini perintah. Saya Khalisah binti Muhammad Zawi, Pendulum Pengarah Tenaga Kerja, dengan ini perintah GISB Holdings Sdn Bhd membayar sebahagian daripada tuntutan yang dibenarkan kepada penuntut bagi gaji dengan jumlah 23,100 bagi tuntutan kes buruh dalam di nombor kod kes KBR 10103 2024 0017. Dan sampai sekarang pihak pengadu memaklumkan mereka tidak memberikan apa-apa bayaran. Sampai sekarang, walaupun kes ini meletup sebelum putusan pada mahkamah ini, tetapi pihak GISB tidak terus membuat bayaran. Sampai sekarang, pengadu ni dia tak dapat bayaran apa-apa. Tetapi dia menanglah kes ni. Kes ni dia menang. Jadi nak beritahu bahawa apa yang berlaku dalam GISB
adalah real. Ini adalah putusan mahkamah. Jadi ada sahabat-sahabat kata, oh, dia dah diputuskan ke mahkamah ke belum? Ini dah diputuskan di dalam mahkamah. Bukan main sebut saja. Ini adalah kes menang. Ini adalah kes yang menang di dalam mahkamah. Kes yang menang dalam mahkamah. Itulah. Nak sebut bahawa ini puak-puak penzalim. Mereka melakukan jenayah secara terang-terangan dan juga indoktrinisasi sehingga menyatakan seolah-olah ataupun membuat seolah-olah ahli terpaksa mengikut mereka.